Okey. Beberapa tips yang saya sebagai penutup ni, kita tinggal berapa? 5 minit lagi. Ini kena muhasabah pasal telefon. Nah, tangan kita banyak pegang telefon ke banyak pegang anak? Banyak belai suami ke banyak belai telefon? Ke ada orang dia kata satu hari rasa tak bersentuh pun kulit dengan suami. Yelah, bangun, semayang, makan, lepas tu pergi kerja, balik, masak, makan. Tak bila rasa tak bersentuh kot. Lepas tu tidur bantal tengah. Ataupun anak susun kat tengah. Ataupun isteri tertidur depan sofa tengok drama. Bangun-bangun. Ada orang tak ada sentuhan tu. Masya Allah. Sentuh ni kan memang akan menyampaikan, dia akan meleburkan keegoan, akan meleburkan kemarahan. Kadang masa makan sentuh-sentuh, gosok-gosok, geli kan? Baiklah. Sentuhan yang mudah kalau nak buat tips ni, iaitu isteri sikat rambut suami, suami sikat rambut isteri. Dan orang lelaki buat aktiviti ni, sikat rambut anak. Orang lelaki jangan peluk belai anak, betul tak? Saya cakap ni daripada pengalaman klien saya, beberapa orang dia kata dia ada masalah gap dengan anak. Anak macam ada gap dengan saya, Ustazah. Sekarang ni baru saya sedar. Anak saya macam jauh. Dia orang macam tak selesa nak dekat dengan saya. Dia dengan mak dia je. Kalau saya jalan pun, anak berebut nak pimpin tangan mak. Saya macam dia orang macam kaku. Saya kata kalau encik nak terus belai-belai nanti pelik. Encik start dengan sikat rambut anak je. Sebelum pergi sekolah, walaupun anak sekolah menengah, sekolah rendah, ayah sikat. Anak tu teringat tu dekat sekolah, ayah sikat rambut. Sikat. Dah biasa buat benda tu, Masya Allah, lama-lama anak ni akan cari ayah. Sampailah remaja, sampailah besar, dia ada masalah, dia akan cari ayah. Dia ada isi hati dia nak luar, ada masalah hati, suka orang ke, cari ayah. Sebab bukan sentuhan peluk-peluk cincin sangat pun, ayah sikat rambut. Sebab apa? Dia ada urat-urat, dia ada kepala, lepas tu sentuh kepala. Sambil tu, Subhanallah, Allahumma salli Muhammad. Benda simple je, tapi akan bagi kesan perubahan yang sangat besar. Apatah lagi kalau tuan-tuan sikat rambut isteri. Ya Allah, dah berubah. Ya Allah, kerahnya kepala. Esok saya beli minyak rambut ya. Ya Allah, kutu. Tu lagi dahsyat lah. Ya, dia akan jadi momen yang simple tetapi yang memberi impak yang besar. Sebab ini sunnah Nabi, Sayyidatina Aisyah meminyaki dan menyikat rambut Nabi. Nabi pesan kepada Sayyidatina Fatimah, wahai Fatimah, seorang isteri tu bila dia meminyaki, sikat rambut isteri, Masya Allah, maka syurgalah baginya. Soalnya, kalau boleh buat benda tu, kita buat benda yang kecil, masalah-masalah besar tu akan dipulihkan. Kita tak tahu macam mana benda tu boleh settle. Sebab itu suka saya kan, kalau orang datang ada masalah, saya kata tolong jangan fokus pada masalah. Habis tu Ustazah, masalah ni nak kena settle. Ya. Memang masalah apa? Suami pemalas. Anak degil. Okey, masalah-masalah. Ustazah panggil dia orang, Ustazah nasihat gini-gini, mana tahu dia nak berubah. Sekarang puan, pada satu pokok, ada apa? Ada baja, ada racun. Betul kan? Dalam sebuah rumah tangga pun sama. Kalau baja kita tak kuat, racun lebih kuat. Itu ujian tu. Masalah-masalah tu macam racun lah. Tapi sekarang puan fokus pada baja. Apa maksud Ustazah? Puan solat di awal waktu, baca Al-Quran setiap waktu, satu muka surat pun jadilah. Kemudian amalkan zikir-zikir ni. InsyaAllah bila puan buat benda ni, masalah akan settle. Macam mana Ustazah masalah nak settle? Tengok apa yang akan berlaku. Walaupun kita buat rutin tu macam biasa je, kita tak nampak lagi, tapi rahmat Allah mula turun, syaitan jin keluar daripada rumah. Bahkan bila rahmat Allah turun, bersama dengan para malaikat rahmat, binatang-binatang bisa pun boleh keluar. Mungkin sihir ke, gangguan apa-apa orang hantar ke, akan keluar. Subhanallah. Sebab itu ramai orang fokus pada racun, macam mana nak buang racun ni, tapi tak fokus pada baja. Padahal pokok tu jadi kuat sebab baja. Jadi kuat, ujian datang macam mana pun sebab kuat akal dia, jadi dia tetap teguh. Masya Allah. Okey. Tengok. Ayah bonda bilang aku adalah anak yang paling disayang, tapi mereka masih ada satu baby lagi. Sebab mak ayah banyak pegang telefon hari ni. Sedih kan?
Sebab apa? Kalau telefon tu anak pegang jatuh, budak tu memang kena lah. Kan dah cakap jangan pegang telefon ni. Budak tu akan rasa mak lagi sayang telefon daripada dia. Budak dia buat kesimpulan simple je. Sambil taman mainan. Di taman mainan tolonglah telefon tinggal je dalam kereta. Diharamkan. Taman mainan masa untuk anak-anak. Sama juga kedai makan. Kedai makan tuan-tuan turun. Janganlah buat turun telefon. Ini penderaan mental, emosi semua ni. Tunggulah esok bila dah tua. Kita pergi rumah anak, kita pun duduk. Masa tu tak ada dah anak Facebook, gigi pun dah tak ada kan. Kerja macam mana? Okey, anak sambil tengok telefon. Macam mana ni? Okey mak, mak sekejap ya. Ada hal penting jap. Mak minta mak. Bayangkan, kecil hati tak kita? Kecil hati. Tapi itu yang kita buat pada anak kita hari ni. Kejap-kejap, Umi ada hajab. Nanti dulu. Mak nak ni, nanti dulu. Na'udzubillah min zalik. Bagus. Ni pun biasa ni. Mak berlakon. Anak tahu ya mak berlakon. Okey. Oh, cantik. Tengok telefon balik. Alahai, kesiannya. Tengok telefon balik. Anak tahu. Mak buat-buat tengok. Mak buat-buat prihatin. Anak-anak tahu. Alangkah baiknya jika aku jadi handphone ayah bonda. Sebab sentiasa dipegang. Sentiasa dilihat. Sedih kan? Baiklah, tip yang terakhir insya-Allah. Banyak ni tip keluarga bahagia, doa. Okey, subhanallah. Antara kelemahan kita jadi ibu bapa, kita kurang berdoa. Malas berdoa. Ya Allah, samalah macam semalam. Ya Allah, macam biasalah. Kadang tu doa simple sangat. Tak sebut nama anak dalam doa. Ibu-ibu, ada anak-anak kecil, tolong buat sekali-sekala. Bukan kalau boleh buat selalu, doa sama-sama. Masa tu sebut nama anak depan anak. Ya Allah, jadikanlah anakku Atikah ini seorang kakak yang baik, kakak yang rajin. Ya Allah, jadikanlah anakku Imran, Luqman. Sebut satu-satu. Dia tunggu nama dia disebut. Lepas tu kita buat sistem giliran. Yang ni pula doa. Masa tu dia pun guna peluang. Ya Allah, jadikanlah Imran ni abang yang baik, tak pukul saya lagi. Oh, mengata ya. Dia boleh jadi tegur sambil doa. Lepas tu dia orang tahu peranan doa. Dan dia orang tahu apa harapan dia orang sebenarnya bila minta dengan Allah. Yang kecil, ya Allah nak aiskrim, minta aiskrim. Saya kata tak apa, minta aiskrim dengan Allah. Itu nanam akidah sebenarnya. Nak aiskrim, minta dengan Allah. Ya Allah nak aiskrim. Lepas tu kita belilah. Lepas tu ini berkat doa. Allah bagi rezeki. Allah bagi Umi dapat beli aiskrim. Oh, doa yang gitu tu. Ya, sebab minta Allah bagi. Itu dalam proses tanam akidah. Sebab benda tu panjang, perlu ada kaedah dia. Ramai orang tanya, macam mana nak tanam konsep akidah dalam diri anak? Contoh benda simple kita kata, malu orang tengok. Memang tak salah ayat tu. Buat pengelok, malu orang tengok. Tapi kita kena tanam juga malu Allah tengok. Bila kita tanam malu orang tengok, esok-esok anak ni duduk jauh daripada kita, overseas apa, dah tak ada orang yang dia kenal. Dia buat apa yang dia nak. Tapi bila tanam malu Allah tengok, dia tahu Allah ada di mana-mana. Itu proses daripada kecil kita tanam. Kadang kita tanam takut pada Allah. Yang kecil tanya, Umi, Allah tu dah saksa ke? Kenapa? Umi suruh takut. Dia tak faham maksud takut lagi. Kita pun boleh terangkan. Maksud takut kepada Allah, makin dekat dengan Allah. Takut pada hantu, jauh buka lampu. Takut daripada harimau, lagi jauh-jauh. Betul kan? Tapi maksud takut pada Allah, kena dekat dengan Allah. Banyak buat ibadah. Okey. Doa, subhanallah. Tak apa, kalau nak ni, kita boleh copy kalau siapa nak kan. Sebab sini ada amalan-amalan anak, saat anak tidur. Masya Allah, penting sangat ibu-ibu. Buat seminggu pun dah nampak kesan dia. Masalah kita ni, ramai orang mengeluh pasal anak gini, pasal suami, tapi usaha kurang. Usaha tak. Cakaplah tip, pergilah parenting, pergi tu pergi ni, tapi tak buat. Benda ni lebih kurang 10 minit saja, tapi boleh bagi kesan seluruh hidup. Apa yang kita buat? Kenapa sebelum tidur saya tak sempat nak jelaskan, ada berkaitan dengan minda separuh sedar dan sebagainya. Perkara yang terakhir masa mama-mama itu sangat penting ibu-ibu sekalian, sangat penting. Sebab itu ketika itu tahap paling tinggi minda separuh sedar. Bila masuk kepada minda separuh sedar, benda ni akan kekal lama dalam ingatan. Tapi malangnya hari ni ramai ibu bapa, dia tidurkan anak dengan tengok cerita. Tengok cerita kartun. Nak bagi budak tu tertidur sambil ni. Sangat bahaya.
Sebab apa yang terakhir dia rakam, itu yang masuk dalam minda dia. Bila dia sedar, dia jadi hyperaktif. Dia jadi melompat. Dia jadi nak melawan. Dia ikut apa yang dia nampak dalam kartun tu. Sebab itu Islam dah ada dah. Cantik dah doa-doa apa semua. Ini sebelum habis mak dah tidur ni. Mak yang nenek. Rahsia keajaiban air, Masya Allah. Air didoakan secara Islam. Air diucapkan terima kasih. Air ketika diputarkan muzik heavy metal. Okey. Air adalah perakam memori yang terbaik. Ibu-ibu guna tak kaedah air untuk diri sendiri dan juga untuk anak-anak? InsyaAllah. Ini boleh cari Mary Emoto ni dari Yokohama ni, banyak kajian. Dia ada tulis jurnal, buku apa semua di Secret Hidden of Water. Jadi benda ni boleh tengok dalam internet. Dia banyak buat conference, YouTube apa semua. Asalnya dia mempertikaikan perbuatan kita orang Islam macam sia-sia. Yang baca air syifa, baca Yasin tu. Tapi bila dia tengok bawah mikroskop elektron yang sangat halus, bukan mikroskop biasa, tengok molekul air, dia kata molekul air berubah bila baca ayat Quran apa yang berlaku. Jadi sangat cantik. Ini bila didoakan benda-benda yang tak elok. Bukan doa benda elok, cakap benda yang negatif. Contoh, mengata orang lain kan duduk kat meja makan ada air kosong. Air kosong je, tak boleh ambil air teh ais. Okey, baca, tak boleh. Dia kena air kosong. Duduk kat meja makan, ngompatlah orang tu orang ni, bangang lah orang tu, bangang lah. Contohlah. Kan, contoh. Orang tu elok tak bangang, air tu jadi air apa? Dia jadi air bangang. Bila benda tu negatif, gelombang yang keluar negatif, dia akan tukar. Molekul air jadi hitam. Walaupun air tu tak berubah. Akhirnya, siapa yang bangang? Bila minum, sebati dengan dia orang tu. Sebab itu di Jepun kalau makan, time makan, dia orang tak akan borak, dia orang tak akan ni, dia orang tak akan mengata orang. Sebab semua makanan tu memang bersumberkan air. Berah pun daripada air. Betul kan? Tapi yang ni molekul air ni. Air Zam-Zam yang paling indah tengok. Ini molekul air dibacakan ayat Quran. Subhanallah. Macam kristal kan? Cantik, indah. Kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Jadi antaranya kita nak dapat diri kita nak tenang, kita nak berubah. Contoh lepas solat, kan kita ada zikir ataupun kita ada baca Quran. Ambil lah, bawa air satu gelas. Kalau malas nak ambil air satu bekas, kan kita ada tupperware, kita isi kan, letak tu. Tak payah buka. Tutup pun tak apa. Setengah kita buka, rasa macam air asin masuk ke atas tu lah. Tak, gelombang tu, gelombang. Dia akan tembus walaupun tebal, bekas tupperware pun. Letak